Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kerja khusus yang telah diberikan berkaitan dengan poster bagi subjek UKI 1011, subjek weblog. Okey, untuk poster kami telah berbincang dan kumpulan kami bersetuju untuk menggunakan poster derma darah. So, kempen Jom Derma Darah. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Saya Mat Faizul Ismail bin Cik Adam. Nombor matrik A24A0083EP. Dan kami ada 6 orang lah ahli, iaitu Jamal Wujji bin Kamaruzaman, nombor matrik A24A0074EP, Anwar Adiani binti Muhammad, A24A0077EP, Nur Hamidah binti Abdul Hanan, A24A0071EP, Anis Nadia binti Muhammad Hanifah, A24A0088EP, dan Nurul Ain Maisarah binti Samsul Hairi, A24A0078EP. Okey, bagi poster ni kami telah membahagikan kepada enam bahagian, iaitu tajuk, yang kedua objektif dan latar belakang, ketiga AJK, keempat cadangan tarikh, 5 pelaksanaan aktiviti atau tentatif, dan yang keenam adalah contact person. Saya sebagai ketua kumpulan bagi kerja khusus ini, saya menyediakan poster utama dan juga tajuk lah. So untuk poster utama seperti di paparan lah. So secara keseluruhannya semua pecahan tadi saya masukkan dalam slide yang utama ni lah. So seterusnya saya serahkan kepada ahli yang kedua untuk membentangkan. Okey, dipersilakan Encik Jamal. Okay, Assalamualaikum. Saya Jamal. Okey, saya akan membentangkan tentang latar belakang program kita ni lah, iaitu program menderma darah. So, latar belakang pertama adalah kita jalankan program ni adalah untuk mengumpulkan darah dari penderma secara sukarela. So, kita lakukan event ni untuk sama-sama menggalakkan penderma-penderma darah yang sukarela untuk menderma darah mereka kepada pusat-pusat perubatan yang berdaftar di Malaysia. So nombor 2, meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Dalam program ni kita nak bagi tahu kepada masyarakat betapa pentingnya kita menjadi salah satu penyumbang dalam program derma darah ni. Yang ketiga, untuk menjalinkan hubungan diplomasi antara swasta dan kerajaan. Disebabkan kita punya program derma darah ni akan berkaitan dengan institusi perubatan sama ada swasta dan atau kerajaan, ia sedikit sebanyak dapat menjalinkan hubungan dua hala antara dua organisasi ni. So yang terakhir adalah untuk memastikan bekalan berpanjangan dan stabil. Maksudnya dekat sini program ini adalah untuk memastikan bekalan darah di setiap hospital di Malaysia ni sentiasa ada safe stock supaya tak terputus dan dapat membantu pesakit-pesakit di Malaysia. So seterusnya kita pergi kepada
objektif utama program. So yang pertama adalah menggalakkan solidariti community. So kita punya program ni tak mengira apa bangsa atau agama, kita sambut mana-mana pun yang nak join. So dia dapat menggalakkan solidariti masyarakat lah, sama-sama bekerjasama untuk menjayakan program ni. So nombor 2, meningkatkan kesihatan penderma. So seperti yang kita sedia maklum, dengan menderma darah ni kita dapat improve kita punya kesihatan. Sebab terutamanya pada golongan lelaki lah, sebab kita tiada kitaran untuk tukar darah kotor. Jadi ia sangat bermanfaat untuk golongan lelaki. Yang ketiga, menyelamatkan nyawa pesakit. So seperti yang kita sedia maklum, hospital banyak memerlukan bekalan darah ni lah, lagi-lagi untuk merawat pesakit di zon kecemasan. So bekalan darah yang mencukupi akan menjamin keselamatan pesakit. Dan yang terakhir adalah memenuhi keperluan darah yang konsisten. Ini samalah, setiap pack darah yang kita receive tu, kita akan beri kepada institusi perubatan untuk mereka simpan di dalam bank darah mereka. So itu saja. Okey, terima kasih Encik Jamal. Slide seterusnya berkaitan dengan ahli jatuh kuasa yang akan dibacakan oleh Puan Adiani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program kempen derma darah pada kali ini, kita telah membuat satu jawatan kuasa yang terdiri daripada 6 orang. Pertamanya kita telah melantik seorang pengarah dan penyelaras program, iaitu Encik Muhammad Faizul Ismail bin Encik Adam, yang akan mengambil peranan sebagai bertanggungjawab sepenuhnya dalam merancang, menyelaras dan memastikan program berjalan lancar. Dan pengarah akan membuat keputusan utama untuk bagi memastikan semua persediaan kita lengkap dan juga memastikan semua ahli jawatan ni melaksanakan peranan masing-masing dan menjadi penghubung kepada pihak hospital ataupun bank darah untuk memastikan kelancaran penyediaan darah dan koordinasi yang lain lah. Dan seterusnya kita ada pegawai promosi dan publicity yang daripada dilantik Puan Nur Hamidah binti Abdul Hanan yang bertanggungjawab untuk promosi, menarik penyertaan penderma dan mempromosikan program kepada orang ramai lah. Tugas utama beliau adalah mengurus dan mengedar poster, risalah dan bahan promosi yang telah disediakan, dan juga mengendalikan promosi melalui media sosial serta menyebarkan maklumat tentang program yang akan kami jalankan lah, dan serta berhubung dengan pihak media untuk meningkatkan publicity. Seterusnya kita ada pegawai logistik dan bekalan yang bertanggungjawab untuk persediaan fizikal dan juga kelengkapan yang diperlukan di tapak program yang kita akan lakukan nanti. Tugas utama beliau akan sebelum tu pegawai logistik dan bekalan adalah Puan Anis binti Muhammad Hanifah. Beliau akan bertanggungjawab menyediakan dan menyusun peralatan seperti meja, kerusi dan barang lain yang diperlukan, menguruskan juga bekalan seperti alat tulis, alat-alat sanitasi dan keperluan untuk penderma, dan juga memastikan tempat program disusun dengan baik dan kondusif bagi penderma nantilah. Seterusnya educator seterusnya adalah pegawai kebajikan dan pendaftaran, iaitu Encik Jamal Wujudi binti Kamaruzaman. Dia akan berperanan mengendalikan pendaftaran bagi setiap penderma dan menjaga kebajikan mereka sepanjang program. Dia akan menyambut dan mendaftarkan penderma serta merekodkan butiran mereka serta memberikan penerangan ringkas tentang proses menderma darah kepada penderma, terutamanya pada penderma yang baru pertama kali lah menderma, dan juga menyediakan bantuan dan sokongan kepada penderma sebelum, semasa dan selepas menderma darah. Seterusnya kita ada saya sendiri sebagai pegawai kaunseling dan khidmat bimbingan.
Nama saya Nur Adiani Muhyiddin Muhammad. Saya akan bertugas menyediakan sokongan dan juga bimbingan emosi kepada penderma yang mungkin berasa takut atau cemas lah pada hari berkenaan, terutama bagi penderma yang pertama kali untuk menderma. Dan saya akan berinteraksi dengan penderma untuk mengurangkan tekanan dan memberi penerangan mengenai kepentingan menderma darah serta membantu menenangkan penderma yang mengalami kebimbangan atau ketidakselesaan sepanjang proses berlaku. Dan juga menerangkan pasca penderma darah mengenai langkah penjagaan diri selepas mereka menderma darah. Dan seterusnya, AJK kita yang terakhir sebagai pengurus pasukan perubatan itu Puan Nur Ain Maisarah binti Samsul Hairi. Beliau akan menyelaraskan semua aspek perubatan dan pasukan perubatan di tapak program. Beliau akan berhubung dengan doktor, jururawat, staf perubatan untuk memastikan kelancaran proses menderma darah dan seterusnya memastikan peralatan perubatan mencukupi dan dalam keadaan yang baik. Beliau akan juga menyediakan kit kecemasan serta memastikan kesediaan pasukan perubatan untuk bertindak dalam situasi kecemasan jika ada. Okey, itu saja untuk penerangan berkenaan tugas-tugas kami sebagai ahli jadualkuasa untuk program kempen derma darah. Okey, terima kasih Puan Yani. Okey, seterusnya kita ke slide yang seterusnya yang disediakan oleh Cik Nur Ain Maisarah. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya akan membentangkan cadangan tarikh bagi kempen ini. Saya akan mulakan pembentangan dengan membaca slide dulu, baru saya akan terangkan beberapa elemen yang penting. So yang pertama sekali adalah tarikh yang kami semua sekumpulan memilih adalah 15 November 2024 sehingga 5 Januari 2024. Lokasi yang kami pilih dan masa adalah sangat sesuai dan juga strategik untuk semua pengunjung yang berada di lokasi-lokasi yang dipilih. Antara lokasinya adalah yang pertama KB Mall, seterusnya adalah Mid Valley dan seterusnya IOI City Mall dan terakhir sekali adalah Paradigm Mall. Beberapa elemen penting yang kami sekumpulan menitik beratkan adalah yang pertama, waktu yang dipilih sangat sesuai dengan masa dan juga tempoh keberadaan para pengunjung yang hadir. Contohnya 8.30 pagi hingga pukul 4 petang. Biasanya 8.30 pagi tu para penjual yang ada di lokasi-lokasi ini telah mula untuk menjual beli dan menarik minat pelanggan untuk hadir. Dan para pengunjung pula akan mula datang pada pukul 10 pagi dan seterusnya. Poin kedua adalah lokasi yang sangat strategik. Hal ini dapat menjadikan satu kesempatan atau advantage kepada penganjur kerana ia dapat mengundang dan menyebarkan banyak kebaikan kempen derma darah ini kepada ramai orang. Ianya juga dapat dijadikan teladan kepada anak-anak muda ataupun generasi moden hari ini kerana mereka kebanyakannya leka dan juga tidak mengambil tahu tentang kebaikan derma darah. Poin terakhir sekali adalah kempen besar-besaran ini akan dibuat termasuklah pemeriksaan bagi semua yang akan join dan pemeriksaan ini akan diluluskan oleh pihak penganjur sekiranya bagi mereka yang layak. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Nur Ain Maisarah. Seterusnya slide yang disediakan oleh Cik Amidah berkaitan dengan tentatif ataupun pelaksanaan aktiviti. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Suara saya jelas kan? Jelas. Untuk aktiviti yang bakal dijalankan atau tentatif atau cadangan lah aktiviti. Untuk para peserta dan pengunjung kita bermula pada awal pagi lah pukul 9 pagi. Tapi untuk kaki tangan kita berawal sedikit pada pukul 9 iaitu 8.30 untuk kita set up barang, peralatan meja, kerusi dan peralatan perubatan lah. Dan pendaftaran kita bermula pada 9 pagi
Dan untuk pendaftaran awal, pengunjung yang mendaftar awal, kita menyediakan hadiah misteri lah. Dan sebelum itu, terus pada pukul 10 pagi, kita ada lawatan VVIP iaitu daripada Pengarah Pusat Demam Berdarah, iaitu Dr. Muhammad Masrin, Muhammad Zahrin. Dan serentak juga pada pukul 10 pagi ada kita buat pertandingan mewarna bagi menarik minat golongan kanak-kanak. Seperti kita tahu, tempat yang diadakan adalah open dan public dan semestinya yang melihat adalah golongan dewasa dan kanak-kanak. Serta juga sudut pameran untuk aktiviti pendidikan lah, kesedaran bagi orang ramai, pameran kesihatan yang khususnya melibatkan mengenai pendidikan mengenai darah serta penyakit yang terlibat dengan darah macam thalassemia, anemia, tips-tips untuk mengatasinya. Dan selanjutnya kita pergi pada pukul 12.40 adalah waktu rehat lah bagi semua kaki tangan. Dan bersambung pada pukul 2, sesi demam darah diteruskan. Dan kita juga melakukan aktiviti cabutan bertuah untuk yang melakukan pendaftaran akan diberi nombor. Nombor tu kita minta para pengunjung atau peserta untuk menyimpan. Dan akan kita buat cabutan bertuah pada pukul 2.30 petang serta penyampaian hadiah untuk pertandingan mewarna. Dan kita anggarkan aktiviti kita ini akan tamatlah pada pukul 3 petang. Dan juga bagi para peserta atau pengunjung yang mendema darah, kita juga menyediakan makanan ringan lah selepas mereka mendema darah. Dan itu saja untuk tentative program ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Syamida. Yang seterusnya kita ke slide yang disediakan oleh Cik Anis, iaitu contact person ataupun pegawai yang boleh dihubungi berkaitan dengan program ini. Silakan. Assalamualaikum. Seperti yang dinyatakan dalam poster, kalau ada sebarang pertanyaan boleh hubungi di WhatsApp, Facebook BeHero_Save Life dan BeHero Official. Orang yang boleh dihubungi ini juga sebagai penghubung antara pihak penganjur kempen dan penderma darah. So kalau sekiranya penderma darah tu ada sebarang pertanyaan atau isu, bolehlah kontak nombor yang tertera di poster tersebut. Sekian daripada saya. Okay, terima kasih semua. So, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Okay, sekian, terima kasih.